Setiap lapangan terbang berkata tidak, dan perkataan itu hampir menjadi hukuman mati bagi kami 320 nyawa pada malam 23 Disember 2024. Kilat menyambar di tengah laut Cina Selatan menyebabkan seluruh sistem terpadam. Panel kawalan senyap, radio sandaran mati, dan bacaan minyak jatuh secara tidak normal seolah-olah masa ditarik keluar dari sayap. Saya Aino Ren, Ketua Pramugari, berjalan mereda kegelapan dan tangisan kanak-kanak. Saya melihat Kapten Marku Pucat Lesi, berbisik bahawa kami hampir tidak dapat melihat jalan pulang. Kami menghantar isyarat kecemasan, tetapi jawapan yang diterima hanyalah tentang manual dan risiko penutupan landasan. Hanya pada saat-saat terakhir, satu suara dari Klia menjawab dengan tenang dan yakin, A71 diterima. Saya akan bawa Anda turun. Percayalah, pada saat itu, saya tahu dengan serta-merta bahawa negara yang hebat bukanlah negara yang tidak pernah menghadapi krisis, tetapi negara yang tidak pernah meninggalkan orang di tengah langit. Saya Aino Ren, Ketua Pramugari Finnair. Saya telah bekerja di udara selama hampir 30 tahun, sehingga kadangkala saya fikir saya dapat memisahkan rasa takut daripada kekecohan. Saya pernah melihat orang menangis, pernah melihat orang ketawa gembira kerana dapat pulang, dan pernah melihat kesunyian malam di dalam pesawat yang seakan selimut lembut membaluti hati orang untuk tidur nyenyak. Tetapi malam itu, beberapa hari sebelum Christmas, kesunyian itu terlalu indah, seolah-olah langit meminjam ketenangan untuk memujuk sebelum menuntutnya kembali. Saya berjalan memeriksa kabin dengan rentak yang sama seperti ribuan kali yang lalu. Cahaya hangat di kabin melembutkan wajah penumpang. Ramai kanak-kanak tertidur di bahu ibu bapa mereka. Ada yang masih terpinga-pinga kerana teruja dengan perjalanan jauh pertama mereka. Bau kopi hangat bercampur bau selimut bersih syarikat penerbangan adalah bau yang begitu biasa bagi saya, sehinggakan saya hampir berfikir bahawa keselamatan mempunyai bentuk seperti ini. Bunyi enjin yang perlahan beroperasi secara konsisten, seperti degupan jantung gergasi yang baik hati. Saya melihat ke arah deretan tingkap. Melihat seorang gadis kecil menekan pipinya pada cermin dan menunjuk keluar. Dia bertanya kepada ibunya dengan suara yang jernih, "Adakah cahaya kecil di kejauhan itu bintang?" Ibunya ketawa perlahan dan membelai kepala anaknya, seolah-olah berkata, "Ya, sayang, walaupun di luar tingkap gelap sehinggakan hampir tiada apa-apa yang dapat dilihat." Saya suka pemandangan seperti ini. Ia menjadikan penerbangan bukan sekadar memindahkan orang, tetapi membawa nyawa-nyawa kecil ini untuk bertemu harapan baharu di destinasi. Banyak keluarga dalam penerbangan ini merancang untuk menyambut tahun baru di Asia. Ada yang bercakap tentang laut, ada yang bercakap tentang makanan, ada yang bercakap tentang bandar yang mudah tersenyum, sehinggakan saya mendengar perkataan Malaysia diselitkan dalam perbualan di sebelah tempat duduk. Saya tidak menyebut nama destinasi kepada sesiapa pada masa itu, tetapi saya sedar bahawa di hati kebanyakan orang terdapat gambaran udara yang lebih panas, bunyi ketawa, dan hari di mana mereka ingin percaya bahawa dunia masih cukup baik untuk memberi ganjaran kepada kerja keras sepanjang tahun. Saya berjalan dan berhenti di deretan tengah, melihat pasangan tua duduk berpegangan tangan erat. Wanita itu melipat selendangnya dengan teliti, seolah-olah takut ia akan berkedut, manakala lelaki itu membaca kad ucapan tahun baru yang ditulis oleh cucu mereka. Dia membacanya perlahan-lahan dan mendongak, tersenyum kepada isterinya, seolah-olah ada beberapa ayat yang membuatkan dia ingin hidup untuk hari esok. Saya membalas senyuman mereka tanpa perlu berkata apa-apa, kerana dalam kerja kami, kadang-kadang melihat satu sama lain adalah penghiburan yang paling sopan. 2 baris kemudian, seorang lelaki pertengahan umur yang melancong seorang diri. Dia memakai kemeja ringkas, menyusun dokumen dalam fail dengan kemas, seolah-olah melarikan diri dari kekacauan dunia dengan membuat semuanya berbentuk sudut tepat. Saya sangat biasa dengan orang seperti ini. Orang yang tidak mahu sesiapa tahu bahawa mereka bimbang. Dia melihat keluar tingkap lebih lama daripada biasa, kemudian mengeluh, seolah-olah bercakap dengan fikirannya sendiri. Saya tidak mendekati untuk bertanya, kerana pengalaman mengajar saya bahawa sesetengah kesunyian adalah ruang selamat mereka, dan tugas kami adalah untuk menghalang ruang itu daripada dimusnahkan oleh soalan yang tidak perlu. Di dapur, saya bertemu rakan sekerja, sedang memeriksa peralatan dengan ketelitian tulen Finland.
Kami bercakap tentang perkara-perkara kecil, makanan yang akan kami makan apabila sampai di destinasi, ketawa dengan bunyi yang terkawal mengikut etika dalam pesawat. Saya bergurau bahawa malam ini tenang seperti hadiah Christmas. Rakan sekerja saya menjongketkan kening dan menjawab, "Jangan cakap begitu, nanti langit cemburu." Saya ketawa, tetapi di dalam hati saya tersentak aneh dengan perkataan langit. Kerana kadang-kadang orang yang bekerja di udara mempunyai naluri yang tidak dapat dijelaskan. Apabila sesuatu terlalu tenang, kami sering merasa seperti berjalan di atas ais yang sangat indah sehinggakan kami terlupa ia boleh retak. Saya menghirup cawan kopi. Kehangatan kecil menghalau kesejukan yang dibawa dari Helsinki. Saya melihat jam. Kami berada di tengah malam yang gelap. Kebanyakan penumpang tidur dengan cahaya malap. Bunyi di kabin hanya tinggal nafas dan bunyi enjin yang stabil. Saya berjalan semula, memeriksa tali pinggang, memeriksa lorong, memeriksa pintu kecemasan mengikut prosedur, seolah-olah ia adalah doa yang mengajar manusia untuk percaya bahawa keselamatan boleh dicipta dengan konsistensi. Tetapi di dalam hati saya ada perasaan, seperti bayangan awan melayang melepasi cahaya bulan. Tidak jelas, tidak bising, tidak membangunkan sesiapa, hanya membuatkan saya mendongak melihat keluar tingkap lebih lama daripada biasa. Kegelapan di luar begitu pekat sehinggakan ia seperti lautan tanpa batas. Saya teringat pepatah yang sering diucapkan orang Malaysia, "InsyaAllah, semuanya akan baik-baik." Perkataan pendek yang terdengar seperti senyuman. Saya pernah berfikir perkataan ini digunakan untuk menenangkan orang dalam perkara kecil. Tetapi saya tidak tahu mengapa. Malam itu saya ingin mendengar perkataan semuanya akan baik-baik sekali lagi dengan kuat dari seseorang. Walaupun segala-galanya teratur, segala-galanya masih penerbangan biasa. Dan itulah perkara yang paling menakutkan tentang sesetengah malam. Kebiasaan yang begitu indah sehinggakan kita lupa untuk bertanya kepada diri sendiri, jika saat seterusnya dunia berubah, adakah kita masih sempat berpegangan tangan? Saya meletakkan cawan kopi dengan perlahan, berjalan kembali untuk melihat gadis kecil di tingkap sekali lagi. Dia sudah tidur, pipinya masih menempel pada cermin, seolah-olah sedang mengimpikan bintang yang dia percaya wujud. Saya tersenyum pada pemandangan itu dalam diam. Dan pada saat yang sama, saya terdengar sesuatu dari luar. Bukan bunyi kuat, bukan bunyi amaran, tetapi perasaan udara menegang sedikit, seolah-olah langit berhenti bernafas. Dan kemudian saya faham bahawa ketenangan yang kami pinjam akan dituntut kembali dalam bentuk yang tidak sempat disediakan oleh sesiapa pun. Dan langit tidak membenarkan kami meminjam ketenangan itu lagi. Cahaya putih meletus di luar tingkap, seolah-olah seseorang menyalakan matahari seketika. Segalanya di kabin terhenti, bukan kerana tenang, tetapi kerana otak manusia memerlukan sepersekian saat untuk memahami bahawa ini bukan mimpi. Kemudian, bunyi gemuruh yang begitu kuat, sehinggakan ia seperti menghempas tulang merobek badan pesawat. Getaran menyebabkan cawan kaca melayang. Badan saya terhuyung-hayang mengikut daya, seolah-olah ditolak oleh tangan yang tidak kelihatan. Dan sejurus selepas bunyi itu, semua lampu terpadam. Kegelapan menelan kami seluruhnya. Bukan gelap seperti memadamkan lampu di bilik, tetapi gelap sehinggakan Anda tidak dapat melihat hujung jari Anda sendiri. Dan kesunyian seketika digantikan dengan bunyi yang tidak akan saya lupakan, tangisan kanak-kanak, orang dewasa memanggil nama orang tersayang, bunyi butang tali pinggang keledar berdetak dengan pantas, seolah-olah orang ramai cuba memegang sesuatu untuk mengesahkan bahawa mereka masih berada di bumi. "Ibu, saya takut." Suara nyaring gadis kecil itu datang dari deretan tingkap yang baru saya senyumi. Dan dalam kegelapan itu, ketakutan merebak lebih cepat daripada cahaya. Badan orang bangun secara tiba-tiba. Sedutan tangisan bercampur dengan doa. Saya tidak membiarkan hati saya hancur berkeping-keping, kerana naluri seorang yang bekerja di udara menarik saya ke atas, menggantikan kepanikan. Saya mencapai telefon bimbit, menghidupkan lampu suluh. Cahaya kecil bergetar di telapak tangan saya seperti lilin dalam angin kencang, tetapi itu adalah permulaan ketertiban di lautan kekacauan. Saya menjerit pendek dan jelas seperti yang kami dilatih. Semua orang duduk, pasang tali pinggang keledar. Dengar arahan anak kapal. Bukan kerana saya yakin kami selamat,
tetapi kerana saya tahu jika suara saya bergetar, seluruh sistem akan bergetar. Saya berpaling kepada rakan sekerja terdekat, Katle, berkata dalam beberapa perkataan, bahagi zon. Kira barisan, periksa lorong, jangan biarkan sesiapa berdiri. Dan saya berlari mereda lorong yang penuh dengan bayang-bayang orang dan tangisan. Lampu telefon menyuluh wajah penumpang secara berselang-seli. Saya melihat tangan pasangan tua berpegangan tangan lebih erat daripada sebelumnya. Bibir mereka bergerak seperti berdoa sesuatu. Saya melihat wanita memeluk bayi mereka seolah-olah ingin menyembunyikan kanak-kanak itu di dalam tulang rusuk mereka. Dan saya melihat lelaki yang melancong seorang diri itu, yang menyusun dokumen menjadi sudut tepat, duduk diam luar biasa. Matanya terbeliak luas, melihat ke dalam kegelapan, seolah-olah sedang berunding dengan realiti. Dia tidak menangis, tidak bergerak, tetapi saya melihat tangannya bergetar sedikit seperti kertas ditiup angin sejuk. Saya menunduk rapat, berkata ringkas, "Anda selamat buat masa ini." Duduk diam, pasang tali pinggang keledar ketat-ketat. Kadang-kadang, manusia tidak memerlukan kata-kata penghiburan yang panjang. Mereka memerlukan arahan yang membuat mereka merasa ada orang yang mengawal keadaan. Saya melangkah ke hadapan, memastikan lorong lapang, menyuruh orang kembali ke tempat duduk, memberitahu mereka untuk menundukkan kepala jika perlu. Saya mendengar bunyi pernafasan yang laju di banyak tempat, seolah-olah seluruh pesawat bernafas serentak dengan paru-paru yang ketakutan. Pada masa yang sama, beberapa lampu kecemasan mula menyala, garisan hijau pudar di sepanjang lantai lorong. Cahaya itu tidak cantik, tetapi ia seperti tali kecil yang memberitahu kami bahawa masih ada sistem yang belum mati. Dan saya tahu saya perlu pergi ke tempat jawapan berada, kokpit. Saya mengetuk pintu lebih kuat daripada biasa. Kapten Markku. Pintu dibuka bersama nafas berat dari dalam. Pemandangan itu membuat perut saya sejuk. Panel kawalan, yang sepatutnya penuh dengan lampu dan nombor, gelap gelita seperti kubur mesin. Hanya beberapa dial analog yang bercahaya malap dari bateri kecemasan. Ketinggian, kelajuan, dan arah kasar sahaja. Wajah Kapten Markku pucat sehinggakan hampir tenggelam dalam kegelapan. Peluh membasahi pelipisnya, walaupun udara sejuk. Dia bercakap dengan suara yang perlahan, cuba untuk tidak memecahkan. Sambaran kuat. Banyak sistem elektronik tidak bertindak balas. Sistem utama seolah-olah terputus. Pembantu juru terbang cuba menekan suis, memeriksa litar, seolah-olah cuba membangunkan orang yang tidak sedarkan diri dengan tepukan lembut, tetapi mesin itu tidak mudah bangun. Dia berpaling, berkata dengan cepat, "Bacaan minyak tidak stabil, mungkin ada kebocoran." Belum disahkan, tetapi saya tidak suka. Perkataan kebocoran di langit malam di atas laut bukan hanya istilah teknikal. Ia adalah masa yang mengalir keluar dari kami. Saya menelan air liur, memaksa suara saya tetap tenang. Di kabin, ramai kanak-kanak. Orang ramai mula panik. Saya akan pastikan semua orang duduk diam, tetapi kita perlu beritahu mereka sesuatu. Kapten mengangguk. Dia mengambil mikrofon, cuba membuat pengumuman melalui sistem kecemasan, kemudian berpaling untuk memegang radio, seolah-olah memegang tali terakhir. Jika radio kecemasan masih berfungsi, mungkin ada yang mendengar kami. Saya melihat tangannya bergetar sedikit sebelum menekan butang. Bukan bergetar kerana tidak cekap, tetapi bergetar kerana dia tahu perkataan pertama yang diucapkan mungkin menjadi ayat yang menentukan nasib 320 nyawa. Saya berdiri di belakangnya dalam kegelapan itu dan serta-merta faham bahawa keberanian bukanlah tidak takut. Keberanian adalah mengakui ketakutan, tetapi terus melaksanakan tugas dengan setepat mungkin. Dan pada saat itu, kami tidak berhak membiarkan ketakutan mengalahkan kami. Kami hanya mempunyai satu hak. Mengetuk pintu dunia dengan isyarat kecemasan dan berharap seseorang tidak menjawab kami dengan perkataan manual, tetapi menjawab dengan perkataan, "Datanglah." Kami terima Anda. Kapten menekan butang mikrofon lagi. Bunyi desisan gelombang radio seperti nafas dunia yang belum menjawab. Semua orang di kokpit diam sehinggakan dapat mendengar bunyi darah sendiri mengalir. Kapten menghantar permintaan dengan perkataan yang paling jelas yang dia mampu. Melaporkan status sistem utama mati, minyak tidak stabil, dan keperluan untuk mendarat segera. Saya mencengkam tepi tempat duduk dengan kuat, bukan kerana getaran.
Tetapi kerana saya tahu, jika jawapan yang kembali adalah tidak sekali lagi, ketakutan di kabin bukan lagi sekadar tangisan. Ia akan menjadi kehancuran. Kemudian, suara balasan kedengaran di pembesar suara. Suara lelaki, dingin, sopan, dan jauh, diterima. Namun, cuaca buruk, jarak penglihatan rendah. Prosedur untuk menerima pesawat dengan sistem utama rosak tiada dalam manual. Dan jika insiden berlaku di landasan, terdapat risiko menutup lapangan terbang. Sila teruskan ke lapangan terbang yang lebih bersedia. Ayat panjang itu seperti pintu besi yang perlahan-lahan ditutup di hadapan kami tanpa perlu menjerit. Saya melihat bahu kapten menegang. Dia cuba membantah dengan alasan manusia, bukan manual. Kami ada pesakit kecemasan, kami tidak boleh tunggu. Minyak mungkin bocor. Minta izin mendarat sekarang. Tetapi suara yang sama membalas seolah-olah membaca dari kertas. Maaf, kami tidak dapat menerima Anda. Dan kesunyian kembali, berpuluh kali lebih berat. Pada saat itu, saya faham apa itu dibiarkan tanpa tanah untuk berpijak. Ia bukan dimarahi, bukan dihalau, tetapi ia adalah apabila pihak lain menggunakan perkataan keselamatan sistem untuk menutupi nyawa orang lain dan berkata mereka melakukan perkara yang betul. Kapten berpaling melihat saya. Matanya mengandungi kemarahan dan kesakitan. Mereka memilih risiko kepada lapangan terbang berbanding 320 nyawa. Saya ingin membantah, ingin mengatakan bahawa dunia perlu lebih belas kasihan daripada ini, tetapi saya hanya boleh mengangguk. Kerana hakikatnya, kami tidak mempunyai masa untuk berdebat dengan dunia. Saya kembali ke kabin terlebih dahulu, kerana tugas saya adalah untuk menghalang ketakutan daripada menelan seluruh pesawat. Di luar masih gelap, tetapi lampu kecemasan hijau di lantai menampakkan bayangan orang dengan lebih jelas. Ramai penumpang mendongak sebaik sahaja saya berjalan melepasi mereka. Mata mereka bertanya tanpa perlu berkata, "Apa yang berlaku?" Saya menunduk, bercakap dengan ibu yang memeluk anaknya dengan erat, "Duduk, ya. Pasang tali pinggang keledar ketat-ketat. Kami sedang mencari jalan untuk mendarat." Saya bercakap benar, tetapi memilih perkataan seolah-olah meletakkan selimut. Tidak menutup kebenaran sehingga menjadi pembohongan dan tidak membuka kebenaran sehingga menjadi pisau. Saya berjalan terus, membantu orang yang cuba berdiri untuk kembali duduk. Dan pada masa itu, rakan sekerja saya berlari ke arah saya, suaranya bergetar. "Ketua, seorang penumpang pengsan, dia ada diabetes, dan peralatannya seolah-olah berhenti berfungsi." Perkataan diabetes membuat hati saya jatuh, kerana saya tahu apabila peralatan elektronik rosak, ia bukan hanya bermaksud kemudahan, tetapi ia bermaksud nyawa. Kami berlari ke tengah kabin, melihat lelaki pertengahan umur bersandar di tempat duduk, wajah pucat, berpeluh. Isteri di sebelahnya memegang tangannya erat sehinggakan buku jarinya putih. Dia memanggil namanya berulang kali, seolah-olah takut jika dia berhenti memanggil, dia akan hilang sepenuhnya. Saya melutut, membuka kit pertolongan cemas kecemasan, mengeluarkan gel gula, memicitnya dan menyentuhkannya pada bibirnya, kemudian bercakap dekat telinganya. "Adakah Anda dengar saya? Jika ya, gerakkan jari Anda." Pada saat jari telunjuknya bergetar perlahan, saya hampir menangis, kerana itu adalah isyarat bahawa kami masih mempunyai sedikit masa. Tetapi sedikit masa dalam situasi ini adalah perkataan yang paling berbahaya. Saya meminta rakan sekerja saya mencatat masa tindak balas, memeriksa pernafasan, memeriksa warna kulit, kemudian berpaling kepada istrinya. "Dia masih bersama kita, Puan? Kita akan bawa dia turun secepat mungkin." Saya menyebut perkataan secepat mungkin dengan penuh keyakinan. Walaupun di hati saya tahu kelajuan kami telah dicuri oleh perkataan tidak dapat menerima Anda dari stesen radio tadi. Penumpang di sekeliling mula gelisah. Ada yang bertanya dengan kuat, "Adakah kita akan jatuh?" Kanak-kanak mula menangis lagi. Saya bangun berdiri di lorong, supaya semua orang dapat melihat, dan bercakap dengan suara yang lebih kuat daripada biasa. "Dengar saya. Sekarang kita perlu bekerja sama melakukan satu perkara. Duduk, pasang tali pinggang keledar, dan ikut arahan anak kapal. Setiap saat Anda duduk diam adalah saat kita bertambah selamat." Saya melihat beberapa orang mengangguk, seolah-olah mendapat pegangan. Ada yang masih menangis,
tetapi suara saya memberikan bentuk kepada ketakutan dan memaksanya untuk duduk sebentar. Kemudian, pengumuman kapten kedengaran melalui sistem kecemasan. Dia bercakap secara langsung bahawa kami mempunyai kerosakan akibat sambaran petir dan sedang meminta kebenaran untuk pendaratan kecemasan. Mohon semua bertenang. Perkataan tenang kedengaran seperti arahan yang tidak masuk akal pada malam seperti ini, tetapi saya tahu ia perlu. Kerana ketenangan adalah minyak terakhir yang tidak bocor. Saya kembali ke kokpit sekali lagi. Kapten sedang memutar dial gelombang radio dengan tangan yang masih bergetar. Dia bercakap kepada pembantu juruterbang dengan ringkas. Kita hanya ada satu cara lagi. Hubungi Malaysia. Saya mendengar nama negara itu, dan hati saya tersentak. Gambaran perkataan insya Allah yang saya fikirkan sebelum ini muncul tanpa disedari. Kapten menekan butang isyarat dengan nada suara yang seolah-olah menyerahkan seluruh hidupnya kepada hujung talian Kuala Lumpur International Airport. Ini penerbangan A71. Minta izin mendarat kecemasan. Sistem utama rosak, minyak tidak stabil, ada pesakit kecemasan, pembesar suara berdesis kembali. 1 saat, 2 saat, 3 saat, yang panjang seperti 3 tahun. Dan kemudian satu suara kedengaran. Jelas, tenang, dan lebih berat daripada semua kegelapan, A71 diterima. Kami akan terima Anda, kami akan bawa Anda turun. Percayalah, dan pada saat itu, saya tahu malam ini tidak akan berakhir dengan perkataan manual, tetapi ia akan berakhir dengan perkataan manusia. Suara kami akan terima Anda dari hujung gelombang tidak menghilangkan masalah, tetapi ia menghilangkan keputusasaan terlebih dahulu. Dan di kokpit itu, harapan bukan kata-kata penghiburan. Ia adalah alat yang memastikan tangan orang tidak bergetar sehingga terlepas dari steering kawalan. Pegawai kawalan trafik udara Malaysia bercakap serta-merta dengan nada yang tenang seperti orang yang berdiri di tengah ribut dan tahu dia perlu menjadi tiang. Berikan maklumat yang masih berfungsi sekarang. Kapten menjawab dengan cepat, seperti orang yang menunggu seseorang menanyakan soalan yang betul. Tahap ketinggian, kelajuan, dan beberapa meter asas sahaja, Tuan. Sistem navigasi utama tidak bertindak balas, gyro tidak berfungsi. Hujung talian senyap hanya seketika sebelum membalas dengan tegas. Faham. Kami akan lakukan secara no gyro. Kami akan jadi mata dan telinga Anda. Anda ikut arahan langkah demi langkah. Jangan tergesa-gesa, jangan langkau. Saya berdiri di sudut kokpit, melihat bahu kapten yang tegang perlahan-lahan mengendur sedikit, seolah-olah badan baru dibenarkan bernafas. Pegawai Malaysia itu meneruskan, kami sedang menyelaraskan untuk membuka laluan pintas. Anda ada minyak terhad, betul? Pembantu juruterbang menjawab serta-merta, ya, Tuan. Ada kemungkinan bocor. Kami tidak ada banyak masa. Suara di hujung talian tidak bertanya semula, tidak merungut, tidak meminta dokumen. Dia hanya menjawab, diterima. Dan saya mendengar bunyi ketukan perlahan di sisi lain gelombang. Bunyi papan kekunci. Bunyi orang bercakap dengan pantas dalam bahasa Melayu. Bunyi seperti bilik yang sedang bangun seluruh sistem. Bukan untuk menguruskan dokumen, tetapi untuk menguruskan nyawa. Tidak sampai 2 minit berlalu, hujung talian kembali. Kami telah membuka laluan khas dan berkoordinasi dengan agensi berkaitan. Anda akan mendapat laluan terus, mengurangkan masa kira-kira 10 menit lebih. Kapten terhenti, seolah-olah tidak percaya. Buka laluan khas sekarang? Ya, sekarang, dia menjawab ringkas dan menambah dengan nada yang tidak dramatik tetapi berat. Kami telah mengarahkan penerbangan lain untuk holding di paras yang lebih tinggi. Jangan bimbang tentang trafik, kami kosongkan ruang udara untuk Anda. Perkataan kosongkan ruang udara membuatkan bulu roma saya meremang, kerana ia bukan sekadar perkataan. Ia adalah tindakan memindahkan nyawa orang lain untuk membuka ruang bagi nyawa kami masuk. Kapten mengangguk kuat dan menjawab, terima kasih, Tuan, kami ikut Anda. Kemudian, pegawai Malaysia itu mula melakukan sesuatu yang saya tidak sangka akan dengar di luar bilik latihan. Dalam 30 saat, mula pusing ke kanan. Saya akan kira masanya untuk Anda. Kapten mencengkam steering kawalan dengan erat. Tangan beliau kelihatan urat-urat timbul seperti tali yang menanggung berat seluruh pesawat. Mula pusing sekarang. Suara di hujung talian berkata sambil mula mengira. 1, 2, 3.
Kiraan itu bukan upacara, tetapi ia adalah kompas menggantikan giro. Kerana apabila alat arah mati, satu-satunya cara yang tinggal ialah menggunakan masa menggantikan sudut pusingan pada kelajuan yang konsisten mengikut saat. 10, 11, 12. Apabila kapten mengunci steren kawalan, dia mengikutinya, dan hujung talian berkata serta-merta, "Sangat bagus. Sekarang Anda terpesong sedikit ke kiri. Betulkan ke kanan 2 darjah." Pembantu juruterbang terlepas soalan yang saya fikirkan juga. 2 darjah tanpa gyro, bagaimana kami nak buat? Pegawai Malaysia itu tidak berasa jengkel. Dia menjelaskan seolah-olah bercakap dengan seseorang yang tangannya bergetar. "Boleh Anda lihat kelajuan?" "Ya, Tuan. Bagus. Kalau begitu, gunakan perasaan. Tolak stereng kawalan ke kanan hanya 1 lipatan jari. Tahan 3 saat, kemudian kembali ke tengah." Kapten mengikutinya dengan berhati-hati, seolah-olah sedang melakukan pembedahan di udara. 3 saat yang dia tahan terasa seperti seminit yang panjang. Kemudian suara di hujung talian kembali. "Betul, sekarang Anda berada di landasan." Saya menelan air liur, secara tidak sengaja berfikir bahawa ini adalah manusia yang menerjemahkan radar dan nombor menjadi lipatan jari dan saat. Kerana dalam situasi ini, ketepatan bukan hanya tentang mesin. Ketepatan adalah keupayaan manusia untuk membolehkan orang lain melakukannya dengan betul. Sementara itu, berita buruk tidak menunggu sesiapa. Lampu amaran minyak rendah menyala. Pembantu juruterbang melaporkan serta-merta, "Minyak berkurangan dengan cepat, Tuan. Tangki kiri hampir habis." Kesunyian seketika berlaku sebelum pegawai Malaysia itu membalas, "Jarak ke lapangan terbang tinggal kira-kira 20 minit lebih. Kami akan mempercepatkan proses." Bersedia untuk turun mengikut arahan saya, dia mengarahkan mereka untuk mula turun pada kadar yang jelas. Bercakap langkah demi langkah supaya otak kami tidak tersasar, turun 1,000 kaki per minit. Apabila mencapai paras yang ditetapkan, kekalkan paras, tunggu arahan. Segalanya mengikut rentak, seolah-olah seseorang telah menetapkan metronom di tengah ketakutan. Dan dia mengucapkan satu ayat yang membuat hati saya hangat, "Jika perlu, kami ada pesawat tentera siap sedia untuk menyokong. Tidak kira apa yang berlaku, kami tidak akan tinggalkan Anda." Perkataan "tidak akan tinggalkan" bukan kata-kata indah pada malam ini. Ia adalah jaminan bahawa orang di hujung talian bukan sekadar bercakap untuk menenangkan kami. Mereka menerima risiko bersama kami. Apabila kami menembusi lapisan awan, cahaya bandar mula muncul sebagai titik-titik di bawah, seperti bintang yang kembali kepada gadis kecil itu sekali lagi. Kemudian hujung talian bertanya, "Nampak lampu landasan?" Kapten menjawab dengan suara seperti orang yang baru melihat jalan pulang, "Nampak, Tuan." "Bagus. Kami menyalakan lampu kuasa penuh. Pasukan darat sudah bersedia. Trak bomba, ambulans, doktor, penterjemah, sukarelawan ada semua." Saya menjenguk melalui tingkap, melihat lampu tersusun panjang, dan di kejauhan terdapat banyak cahaya merah berkelip, seperti banyak hati berdegup serentak menunggu kami. Kemudian masalah muncul. Indikator roda tidak bertindak balas. Kapten melaporkan, tidak dapat mengesahkan status roda. Hujung talian menjawab serta-merta, "Lakukan low pass melalui landasan. Kami akan biarkan pasukan darat periksa dengan mata." Pesawat terbang rendah melintasi cahaya. Kami melihat bayangan kecil orang di bawah mendongak, seolah-olah seluruh lapangan terbang sedang mendongak menyambut kami. Kemudian jawapan kembali. Roda tengah lengkap, tetapi roda depan mungkin tidak terkunci sepenuhnya, bersedia untuk hentaman. Saya mendengar nafas kapten kuat buat kali pertama dalam sejam. Dia menjawab, "Diterima." Dan hujung talian mengarahkan lagi, "Kami akan sembur buih di landasan untuk mengurangkan api daripada geseran. 2 minit lagi untuk mendarat." 2 minit. Perkataan yang menjadikan seluruh dunia mengecil menjadi satu landasan. Saya berfikir tentang penumpang di kabin, berfikir tentang pesakit diabetes, berfikir tentang kanak-kanak yang bertanya tentang bintang. Dan saya tahu, minit terakhir ini bukan ujian untuk pesawat, tetapi ujian untuk manusia yang memilih untuk bertanggung jawab antara satu sama lain. Suara di hujung talian jelas kedengaran. A71, Anda dibenarkan mendarat. 30 saat terakhir. Ikut lampu, ikut saya,
dan bawa mereka semua pulang. 30 saat terakhir adalah masa di mana semua bunyi di dunia hilang, hanya tinggal lampu landasan yang memancar masuk seperti benang emas, dan suara pegawai Malaysia yang begitu tenang sehinggakan ketenangan itu seolah-olah dapat memegang tangan kami. Kekalkan arah. Jangan tarik ke atas ikut lampu. Kapten menjawab ringkas. Diterima. Saya tidak tahu betapa sakit tangannya daripada memegang steering kawalan sepanjang malam. Tetapi saya melihat urat-urat timbul, seolah-olah dia benar-benar mengangkat berat seluruh pesawat. Di bawah langit, kami bukan lagi pesawat. Kami adalah satu-satunya soalan malam ini. Adakah manusia benar-benar akan meninggalkan manusia? Dan roda pecah. Bunyi dum yang sangat kuat sehinggakan saya merasakan tulang saya bergetar mengikut hentaman, menyebabkan badan saya rebah sedikit, seolah-olah ditekan oleh tangan gergasi. Saat berikutnya, bunyi logam terkoyak kedengaran, diikuti oleh getaran yang berlarutan, seolah-olah dunia mengikis kami ke tanah. Roda depan yang tidak terkunci sepenuhnya menyerah. Ia patah seperti yang ditakuti semua orang. Hidung pesawat tunduk ke bawah. Perut pesawat bergesel dengan landasan. Percikan api terhasil, kemudian api benar-benar menyala. Warna oranye melanda kegelapan seperti api emosi yang terlepas dari sangkar. Jeritan dari kabin seperti ombak. Saya mendengarnya walaupun berada di kokpit. Suara kanak-kanak, suara orang dewasa, suara doa yang hancur berkeping-keping. Tetapi dalam kekacauan itu, saya melihat satu lagi perkara yang tidak kacau. Buih putih yang dibentangkan di landasan. Ia menjadi permaidani tebal lembut yang menyerap haba geseran bagi pihak kami. Api yang cuba naik ke sayap seolah-olah ditekan ke bawah sedikit demi sedikit oleh tangan yang tidak kelihatan. Api masih menyala, tetapi tidak meletup, tidak merebak, seperti mimpi ngeri yang kami pernah lihat dalam klip latihan. Kelajuan kami masih tinggi. Badan pesawat bergetar seperti haiwan yang cedera yang belum berhenti berdarah. Saya melihat hujung landasan semakin dekat, sehinggakan gambar pagar dan kawasan rumput di luar menjadi jelas. Di kepala saya, jika ia tergelincir, semuanya akan berakhir dengan cara yang berbeza. Dan tiba-tiba, pesawat bergoyang kuat sekali, seolah-olah seseorang menariknya kembali dari tebing bahaya. Dan akhirnya, ia berhenti. Berhenti kurang dari 100 meter sebelum hujung landasan. Saya terlepas nafas yang saya tahan, seperti orang yang baru dibenarkan untuk hidup. Tetapi sebelum sempat bergembira, suara pegawai Malaysia itu kedengaran. Sudah berhenti. Pasukan darat akan mendekat. Dan di hadapan tingkap, saya melihat lampu merah berkelip bergerak masuk dalam perarakan. Bukan larian panik, tetapi pendekatan yang dikira. Truk bomba Malaysia bergerak mengikut sudut yang selamat. Mereka berhenti di posisi yang seolah-olah telah dilatih beribu kali. Kemudian menyembur agen penyejuk dan buih pemadam ke pangkal api serta-merta. Api yang tinggal ditekan rata, seolah-olah ditutup mulut. Saya berasa sejuk, walaupun baru panas dari geseran, kerana saya sedar orang-orang ini tidak mula berlari apabila pesawat berhenti. Mereka mula berfikir sebelum pesawat mendarat. Mereka berfikir tentang titik berhenti, tentang arah api, tentang sudut sayap, tentang kemana kami akan tergelincir, dan menyusun pasukan untuk dapat diakses dalam satu nafas. Ini bukan keberanian yang melulu, tetapi keberanian profesional yang meletakkan nyawa mereka sendiri di bawah perkataan tugas. Kapten berpaling melihat saya, matanya merah, tetapi dia masih mengawal suaranya. Ke kabin, arahkan pemindahan. Saya mengangguk dan berlari keluar tanpa menunggu ketakutan mengejar. Lorong di dalam pesawat bergetar sedikit. Bau hangit samar-samar tercium sekali-sekala. Beberapa penumpang menangis. Ada yang menjerit memanggil nama orang tersayang. Ada yang kaku seperti batu. Saya berdiri di tengah lorong, menggunakan suara yang paling kuat tetapi paling jelas. Semua orang dengar saya. Kita akan berpindah sekarang. Jangan ambil barang. Berpegangan tangan dalam barisan, ikut anak kapal. Anak kapal saya menyebar ke pintu kecemasan, membuka pintu. Gelongsor mengembang serta-merta. Angin malam bertiup masuk, sangat sejuk, seolah-olah dunia sedang membasuh muka kami supaya bangun. Dan kemudian saya melihat mereka. Penyelamat Malaysia berdiri menunggu di bawah gelongsor. Tangan terbuka lebar, bersedia untuk menerima badan orang yang meluncur turun dari ketakutan ke tanah sebenar.
Orang pertama turun diterima dengan tegas. Orang kedua, orang ketiga. Tiada siapa yang dibiarkan jatuh tanpa tangan untuk menyokong. Seorang wanita tua penumpang berdiri bergetar di hadapan pintu. Dia melihat gelongsor seperti melihat tebing. "Saya tidak boleh," dia berkata dengan air mata. Seorang pegawai Malaysia memanjat dengan cepat, tetapi tidak kasar, tidak menjerit. Dia menghulurkan tangannya, seolah-olah menghulurkan maruah, bukan hanya kekuatan. "Tidak mengapa, Puan. Saya akan bersama Anda." Dia memegang wanita itu duduk dan meluncur turun bersama, seolah-olah saudara, bukan orang asing. Apabila sampai di tanah, wanita tua itu memeluknya dan menangis. Pegawai itu hanya membelai belakangnya perlahan-lahan, seolah-olah memujuk ibunya sendiri. Melihat itu, air mata saya hampir mengalir, tetapi saya masih perlu bekerja. Saya berjalan memeriksa barisan tempat duduk satu demi satu, membuka tandas, memeriksa di bawah selimut, memeriksa setiap sudut untuk memastikan tiada sesiapa ditinggalkan dalam kegelapan, seperti yang dilakukan oleh sesetengah dunia kepada kami. Dan saya teringat pesakit diabetes itu. Saya berlari ke titik itu. Saya melihat pasukan perubatan kecemasan Malaysia telah tiba. Mereka pantas, mengejutkan. Mereka memeriksa tanda-tanda vital, mengangkat pesakit ke atas usungan, mengikat wayar dengan stabil, kemudian berpaling kepada istrinya dengan nada suara yang dapat menenangkan seluruh dunia. "Kita pergi bersama. Hospital berdekatan, 5 minit. Kami akan bantu dia." Isteri menangis, mengangguk, dan dipimpin berjalan, seolah-olah seseorang telah mengangkat separuh daripada beban dunia di bahunya. Apabila saya selesai memeriksa dan keluar dari pintu belakang, saya melihat kembali ke kabin yang baru menjadi neraka beberapa minit yang lalu. Sekarang, ia kosong. Kosong kerana semua orang dapat keluar. Saya meluncur turun dari gelongsor sebagai orang terakhir. Kaki saya menyentuh tarmak yang sejuk beku. Dan pada saat itu, kaki saya seolah-olah hilang kekuatan serta-merta. Saya rebah melutut. Bukan kerana sakit, tetapi kerana otak baru menerima kebenaran. Kami masih hidup. Kesemua 320 orang berdiri di tanah Malaysia, di tengah lampu merah berkelip, bunyi larian, bunyi komunikasi, dan mata orang asing yang melihat kami seolah-olah berkata, "Sudah sampai. Anda di sini sekarang." Saya melutut di tarmak yang sejuk beku sebentar, sehingga saya merasakan tangan seseorang menyentuh bahu saya dengan lembut, seolah-olah takut membuat saya hancur lebih teruk. Tangan itu meletakkan selimut hangat di atas saya, dan suara seorang wanita berbahasa Inggeris dengan lohat Malaysia yang jelas berkata, "Are you okay, Mom? You are safe now. This is Malaysia." Ayat itu seolah-olah mempunyai daya mengalir kembali ke kerongkong saya. Saya mengangguk, tetapi tidak dapat bercakap. Air mata mengalir tanpa perlu meminta izin, kerana pada malam di mana seluruh dunia membuat kami merasa seperti kami adalah risiko, negara ini membuat kami merasa seperti kami adalah manusia yang perlu dibawa turun ke tanah terlebih dahulu sebelum segala-galanya. Di sekeliling saya penuh dengan bunyi komunikasi radio, bunyi kasut berlari, bunyi pintu kereta dibuka dan ditutup, tetapi tiada bunyi tengkingan, tiada bunyi menyalahkan. Semua orang bekerja seperti gear yang direka khas untuk situasi seperti ini. Dan saya baru perasan bahawa di tengah cahaya merah truk bomba, terdapat beberapa kumpulan pegawai memegang papan tanda dalam bahasa Inggeris dan bahasa lain, berdiri dalam barisan. Mereka bukan dalam pakaian pemadam api atau perubatan, tetapi orang dalam jaket keselamatan yang memantul cahaya dengan perkataan volunteer dan interpreter. Ada yang muda, ada yang pertengahan umur. Seperti pasukan yang dipanggil walaupun sudah pukul 4 pagi, tetapi tiada siapa yang kelihatan merungut. Semua orang berdiri seolah-olah bersedia untuk mengambil keletihan orang lain dan meletakkannya di bahu mereka sendiri. Kami dibawa menaiki bas satu kumpulan demi satu. Saya berpaling melihat pesawat yang terbaring kaku di landasan. Terdapat kesan buih putih seperti salji, dan wap panas nipis naik seperti bangkai kematian yang dihentikan tepat pada masanya. Truk bomba masih menyembur air penyejuk mengikut rentak. Saya tahu tamat bukan perkataan yang boleh digunakan di lapangan terbang, tetapi bagi penumpang, kami telah melepasi garisan paling berbahaya. Di dalam bas, ramai penumpang berpelukan dalam diam. Ada yang masih bergetar. Ada yang tidur walaupun air mata membasahi pipi mereka.
Gadis kecil yang sama yang pernah melihat bintang di tingkap duduk memeluk anak patung beruang kecil. Dia mendapatkannya dari seseorang di tanah lapangan terbang. Dan saya melihat tangan ibunya masih bergetar, tetapi matanya mula mempunyai warna kehidupan, seolah-olah kehangatan kecil itu menggantikan semua penjelasan bahwa Anda selamat sekarang. Bas meluncur masuk ke bangunan penumpang, dan saya terkejut lagi kerana seluruh lapangan terbang terang seperti siang hari. Lampu di bangunan tidak dibuka secara acuh tak acuh, tetapi ia dibuka seperti beroperasi sepenuhnya. Banyak kaunter mempunyai pegawai bertugas. Meja panjang disusun dalam barisan, ada air minum, makanan ringan, selimut tambahan, dan kotak kit pribadi, seperti keperluan yang harus diterima oleh pengembara tanpa perlu meminta. Saya terbau teh panas. Seorang Malaysia menghulurkan cawan hangat kepada seorang penumpang wanita tua, berkata, "Minum perlahan-lahan, ya, puan, itu bukan arahan." Ia seperti perkataan yang digunakan oleh ahli keluarga antara satu sama lain pada malam-malam panjang yang perlu dilalui bersama. Apabila masuk ke satu sudut, saya melihat kawasan perubatan kecemasan didirikan sebagai pusat. Katil lipat disusun dalam barisan. Doktor dan jururawat berjalan memeriksa satu persatu dengan pantas tetapi teliti. Bunyi monitor degupan jantung berdetak mengikut rentak, seperti metronom jenis lain yang membolehkan hati yang berdegup tidak menentu kembali ke landasan. Dan perkara yang membuat saya terhenti ialah seorang pegawai Malaysia datang kepada saya, berkata dengan sopan, "Semua anak kapal juga penumpang. Ya, sila dapatkan pemeriksaan perubatan dahulu." Saya hampir membantah, kerana di kepala saya ada naluri anak kapal perlu menjaga penumpang dahulu. Tetapi nada suaranya lembut dan tegas pada masa yang sama, seperti orang yang menghargai tugas tetapi tidak membiarkan tugas menelan manusia. "Kami boleh menjaga penumpang. Anda berehat dahulu." Saya berdiri terpinga-pinga, seolah-olah dipaksa untuk menerima bahawa saya juga adalah manusia yang boleh terluka. Doktor merawat luka di tangan saya, mengelap lecet di lutut saya dan bertanya, "Adakah Anda pening? Adakah Anda bernafas dengan selesa?" Setiap soalan seolah-olah mengesahkan bahawa Anda bukan hanya kaki tangan. Anda adalah manusia. Saya melihat ke sisi lain. Pesakit diabetes itu duduk bersandar di katil dengan saliran IV dan penjagaan penuh. Dia memegang tangan istrinya dengan erat. Ekspresinya jelas bertambah baik. Istri berkata kepada saya dengan air mata, "Mereka sangat cepat membantu. Seolah-olah mereka telah berlatih untuk ini." Ya. Ini adalah apa yang saya rasakan sejak di landasan. Segalanya seolah-olah telah dilatih sehingga menjadi semula jadi, tetapi keaslian itu tidak menjadikannya dingin. Sebaliknya, ia menjadikannya hangat, kerana ia benar-benar mengurangkan keterukan ketakutan. Dan kemudian pengumuman kedengaran dalam bahasa Inggris dan bahasa Melayu memaklumkan bahawa hotel telah disediakan untuk semua penumpang secara percuma untuk satu malam bersama makanan dan barang keperluan, dan penerbangan seterusnya akan diselaraskan pada hari berikutnya. Ramai penumpang ternganga. Saya juga seperti ditanya soalan yang jarang ditanya oleh dunia. Lapangan terbang akan menanggung kos kami. Saya berjalan bertanya kepada pegawai berdekatan dengan berhati-hati. "Siapa yang bertanggung jawab untuk semua kos ini?" Dia tersenyum nipis. Jenis senyuman Malaysia yang seolah-olah berkata, "Perkara ini tidak perlu ditanya sekarang. Tentang wang, kita boleh bincang kemudian, puan. Sekarang, semua orang perlu berehat dahulu. Biar mereka tidur." Perkataan "orang perlu berehat dahulu" mengingatkan saya kepada negara lain yang baru sahaja menolak kami menggunakan perkataan risiko dan peraturan sebagai perisai. Saya tidak membenci peraturan, tetapi saya membenci hari apabila peraturan digunakan sebagai alasan untuk mengelak tanggungjawab terhadap nyawa. Dan pada malam yang sama, negara ini memilih untuk meletakkan nyawa dahulu, kemudian baru memikirkan perkara lain. Bukan kerana mereka tidak tahu kosnya, tetapi kerana mereka tahu nyawa tiada harga untuk dirundingkan. Saya bertemu kapten di lobi. Dia berdiri melihat keluar tingkap, melihat lampu lapangan terbang masih terang walaupun sudah subuh. Saya berdiri di sebelahnya dalam diam sebelum bertanya perlahan, "Anda okey, kapten?" Kapten tersenyum seperti orang yang terlalu letih untuk tersenyum. "Saya telah terbang hampir sepanjang hidup saya, tetapi saya tidak pernah melihat sesebuah negara bekerja seperti satu badan.
Saya mengangguk kerana saya juga merasakan perkara yang sama. Ini bukan hanya lapangan terbang yang cekap, tetapi sistem yang dihubungkan oleh satu hati yang sama. Dan pagi itu, apabila kami keluar dari hotel untuk sarapan, saya melihat 320 penumpang mula ketawa lagi. Kanak-kanak itu memeluk beruangnya erat-erat dan menyudu nasi ke mulutnya, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Seolah-olah badan kanak-kanak menyimpan kebenaran dengan cara yang mudah. Saya masih ada. Dan saya tahu pada masa itu bahawa kami bukan sahaja terselamat daripada pendaratan. Kami terselamat kerana ada seluruh negara yang menjadikan perkataan tidak meninggalkan satu sama lain sebagai kenyataan, bukan kata-kata indah dalam mana-mana manual. Petang keesokan harinya, kami kembali berdiri di lobi pelepasan. Kesemua 320 orang hadir, seperti mukjizat yang boleh disentuh. Tetapi perkara yang membuatkan saya tersekat di kerongkong bukan bilangan orang, tetapi pemandangan di pintu masuk. Pegawai lapangan terbang, pasukan perubatan yang hampir tidak berehat, dan sukarelawan berjaket memantul cahaya berdiri berbaris dalam diam, seperti keluarga yang menghantar saudara dalam perjalanan jauh. Mereka melambai kepada kami dengan ringkas. Tidak perlu kata-kata besar, hanya senyuman yang berkata, "Baguslah Anda masih ada." Saya berjalan masuk, menundukkan kepala seperti yang saya pelajari malam tadi dan hanya dapat mengucapkan satu ayat. "Terima kasih sungguh-sungguh. Terima kasih dari hati." Seorang sukarelawan ketawa perlahan. "Selamat jalan, ya. Lain kali datang ke Malaysia atas sebab yang lebih baik." Perkataan lain kali membuat hati saya hangat secara aneh. Seolah-olah dia percaya bahawa masa depan kami masih berterusan. Sebelum menaiki pesawat, Kapten menunjukkan kepada saya sampul surat kecil, tulisan tangan pendek dalam bahasa Inggeris dari pegawai kawalan trafik udara malam itu. Dia menulis bahawa dia juga takut, dan ini adalah kali pertama dia membimbing seperti itu di luar bilik latihan. Tangannya bergetar ketika mengira saat, tetapi dia melakukannya kerana dia percaya nyawa manusia mesti didahulukan. Saya membaca dan berdiam diri lama, kerana saya baru faham bahawa keberanian bukanlah tidak takut, tetapi tidak membiarkan ketakutan membuat kita meninggalkan sesiapa di belakang. Dan itulah yang diajarkan oleh Malaysia kepada kami, dengan seluruh sistem mereka dan dengan hati orang biasa.